Assalamualaikum. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara MSN, Abdul Rashid Yaakob dilantik sebagai Ketua Pengarah MSN yang baharu berkuat kuasa hari ini. Pelantikannya bagi menggantikan Dato' Ahmad Syafawi Ismail yang bersara wajib pada 28 September lepas. Beliau mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak atas pelantikan dirinya dan berikrar menggalas tanggungjawab dengan baik. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan semua pegawai dan anggota cuba akan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan ini supaya dapat mempertingkatkan lagi prestasi sukan di negara kita dan dapat memberi cabaran yang tinggi kepada di peringkat antarabangsa. Abdul Rashid, 59 tahun, mula berkhidmat di MSN sebagai Ketua Unit Kewangan pada 1988 hingga 2002. Beliau yang berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia kemudian dilantik sebagai Pengarah Cawangan Kewangan pada 2003 hingga 2006. Abdul Rashid turut memegang jawatan Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dari 2007 hingga 2017, Pengarah Bahagian Korporat 2018 hingga 2019 dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan bermula 2020. Atlet Bina Badan Negara Muhammad Anik Kasdan akui amat teruja selepas namanya berada dalam senarai terbaru program Road to Gold RTG. Jelasnya pengumuman itu akan menjadi motivasi untuknya memburu tiket secara merit ke Sukan Olimpik 2024. Menurut Anik, masih berbaki 3 kejohanan kelayakan Olimpik yang akan disertainya, iaitu kejohanan IWF Grand Prix 2 di Qatar pada Disember, kejohanan Angkat Berat Asia di Uzbekistan pada Februari dan kejohanan Angkat Berat Dunia di Phuket, Thailand pada April. Program RTG gembira sebab banyak kemudahan yang saya boleh perolehi dengan lebih cepat. Datuk Ayub juga telah menyasarkan saya untuk membuat angkatan 295 kilo ke 300 kg untuk memastikan slot saya ke Olimpik terjamin. Anik sebelum ini berjaya memenangi pingat gangsa acara Clean and Jerk dengan angkatan 166 kg dalam kategori 61 kg pada kejohanan angkat berat dunia di Riyadh, Arab Saudi, September lalu. Lebih membanggakan apabila beliau berjaya mengumpul angkatan keseluruhan 291 kg sekaligus memecahkan rekod kebangsaan kategori 61 kg. Sementara itu, mengenai situasi jago badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia, Jawatankuasa RTG akan membincangkan tindakan susulan pada mesyuarat seterusnya jika dia tidak menandatangani perjanjian persetujuan komitmen LOC untuk menyertai program berkenaan sebelum 14 November ini. Legenda badminton negara Dato' Lee Chong Wei selaku ahli Jawatankuasa RTG berkata sebarang keputusan mengenai isu tersebut hanya akan ditentukan pada mesyuarat berkenaan. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata Zijia yang berada di ranking ke-11 dunia merupakan satu-satunya atlet yang belum menandatangani perjanjian itu. Dia diberikan tempoh 14 hari untuk melengkapkan komitmen berkenaan. Kejuaraan Hoki Piala Sultan Johor 2023, Malaysia menamatkan kempen peringkat kumpulan B dengan kekalahan ketiga berturut-turut. Skuad remaja negara tewas 2-3 menentang Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Jaya. Kekalahan itu menyebabkan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim menghuni kedudukan tercorat kumpulan B di belakang India, Pakistan dan New Zealand. Pakistan yang telah mengesahkan kedudukan kedua terbaik kumpulan berjaya mendahului pada minit ke-13 menerusi jaringan padang Abu Zar.
Pakistan kemudian melebarkan kedudukan melalui Abbas Ahmad pada minit ke-21 hasil pukulan sudut penalti sebelum pasukan itu meraih gol ketiga menerusi Mohamed Khan pada minit ke-24. Malaysia cuba bangkit apabila mencipta jaringan pada minit ke-47 menerusi Syahmi Irfan Suhaimi. Pada minit ke-51, Syafiq Iqmal Daniel merapatkan jurang gol, namun usaha berterusan Malaysia gagal menghasilkan gol penyamaan. Dalam pada itu, jurulatih skuad hoki remaja negara Muhammad Amin Rahim akui kecewa dengan aksi pemain terutama pada separuh masa pertama apabila banyak memberi ruang kepada Pakistan menyerang. Apabila dekat dressing room, memang saya agak agresif dengan pemain-pemain dan saya minta diorang untuk lebih memberi tekanan kepada Pakistan. So, apa yang diorang lakukan pada kuarter ketiga dan keempat, itu yang sepatutnya mereka lakukan untuk separuh masa pertama. Tetapi saya kena bagi kredit, after down 3-0, kita manage untuk datang, jaringkan 2 gol. Unfortunately, kita keep on trying untuk dapatkan gol, but kita tak mampu untuk dapatkan another goal untuk sekurang-kurangnya seri dengan pasukan Pakistan hari ini. Malaysia dijadual menentang Great Britain dalam aksi klasifikasi 5 hingga 8 esok. Bola sepak Piala Dunia 2034, Australia menolak tawaran untuk membida menjadi tuan rumah kejohanan berprestij ini sekaligus menjadikan Arab Saudi sebagai negara tunggal menyatakan minat untuk menganjurkannya pada tahun 2034. Arab Saudi menyatakan minat menjadi tuan rumah beberapa jam selepas FIFA mengumumkan proses untuk 2034 dengan kejohanan itu ditetapkan berlangsung di Konfederasi Asia atau Oceania. Terdahulu, Badan Induk Bola Sepak Australia menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan menolak tawaran tersebut dibuat selepas mengambil kira semua faktor. Sekian Stadium RTM H-Click dan Berita Perdana. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.